Okey, Assalamualaikum. Okey, so kita sambung tingkatan 5, 21. Okey, sejarah tingkatan 5 bab 2, perlembagaan persekutuan. Masih lagi bab 2 Okey, dalam perlembagaan persekutuan kita dah tengok hari tu 21 sejarah latar belakang. Kemudian hari ni kita akan tengok 2.3. Okey. 2.3 adalah ciri perlembagaan persekutuan. Okey. Bila kata perlembagaan, macam saya dah pernah cakap sebelum ni, perlembagaan maksudnya adalah undang-undang. Jadi yang kita nak tengok adalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat perundangan kita, negara kita. So ciri-ciri dan sifat-sifat perundangan negara kita terbagi kepada dua. Satu adalah dari segi sudut tradisional, satu lagi adalah daripada moden. Kenapa perlu ada tradisional dan moden ni? Sebenarnya sistem perundangan tradisional mempengaruhi kita punya sistem perundangan pada hari ini. Sebab tu kita tak boleh menolak sistem ciri-ciri perlembagaan daripada tradisional. So yang pertama kita akan tengok tradisional dulu, yang mana ada 4 perkara, iaitu pertama berkaitan dengan kesultanan ataupun sistem pemerintahan beraja. Yang kedua berkaitan dengan agama Islam. Ada tak lagi sampai sekarang? Ada, yes. Berbahasa Melayu. Dulu ada, sekarang pun ada. 4, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Okey. So, sambil tu, okey, kita akan lengkapkan modul. Tolong ikut follow step by step supaya modul awak lengkap dan tak tinggal. Walaupun awak bosan tengok muka saya, okey, bersabar dan bertenang. Sebenarnya kalau awak tengok video saya tak lama, 5 ke 10 minit. So awak kena menghadap saya dalam kurang 20 minit saja. Macam tu. Okey, sabar. So, ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, perlembagaan persekutuan merupakan peraturan boleh, undang-undang pun boleh, dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Ni awak dah tulis sebelum ni. Okey, so perlembagaan persekutuan kita terbagi pada dua ciri utama, iaitu tradisional dan moden. Okey, kenapa kita pisahkan tradisional? Okey, dan moden kerana apabila kata tradisional dia melibatkan sebelum dan selepas merdeka, manakala moden, okey, tolong tambah, ialah melibatkan selepas merdeka. Saya tambah ke? Tambahlah. Merdeka. Okey. So, bila kata ni saya kata 4 tadi ada 4, Kesultanan Melaka, ada agama Islam, ada bahasa Melayu dan juga kedudukan. Macam laju, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Okey, so kita akan pergi satu-satu. Okey. So, untuk yang tradisional, okey, yang pertama kesultanan dan pemerintahan beraja. Kita akan tengok sebelum kedatangan barat, saya dah cakap banyak kali dah. Ia adalah sistem pemerintahan negara kita adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan beraja. Okey, saya nak bagi sampai muntah kan. So, pemerintahan berdaulat, maksudnya pemerintahan tertinggi kita adalah raja yang mempunyai kuasa penuh ataupun kuasa mutlak. Okey. So selepas merdeka masih mengekalkan sistem pemerintahan beraja, cuma kita dah tukar. Yes, betul. Kita dah bertukar menjadi konsep beraja berperlembagaan. So pemerintah tertinggi kita bukan raja lagi dah. Upgrade satu lagi satu. Satu lagi satu. Okey, yang di-Pertuan Agong. Okey, yang mana kita ada bergilir, kita ada 9 sultan setiap negeri, yang mana kita bergilir lah. Okey. Jadi untuk ciri-ciri yang kedua, ini ringkas je sebab ciri simple kan. Ciri yang kedua adalah berkaitan dengan agama Islam. Sebelum kedatangan barat, kita punya negara dah memang agama Islam menjadi agama rasmi, bukti di masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian walaupun kita dijajah oleh barat, tetapi ada beberapa perkara yang British tak boleh masuk campur. Saya bulat kat sini. Nampak? Tak boleh masuk campur, maafkan buruk bulatan Okey, hal berkaitan dengan hak kedaulatan raja, berkaitan dengan kedudukan ada istiadat orang Melayu, dan satu lagi adalah agama Islam. Nampak? Agama Islam tak dikacau. Selepas merdeka, kita masih lagi mengekalkan kedudukan agama Islam, yang mana agama Islam terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Contoh kalau sultan, ada Sultan Selangor, kedudukan agama Islam di bawah Sultan Selangor. Ada bahagian Perak, so Sultan Perak. Okey, tetapi bagi negeri yang tiada raja dan wilayah persekutuan terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan
Agung, direct kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu beza saja sebelum dan selepas. Okey, untuk ciri yang ketiga senang saja, iaitu bahasa Melayu. So bahasa Melayu sebelum kedatangan Barat, iaitu masa zaman Kesultanan Melaka, bahasa Melayu kan bahasa lingua franca. Okey, apa yang dimasukkan lingua franca? Bahasa yang dipertuturkan ataupun yang semua orang bercakap menggunakan untuk berkomunikasi, menggunakan bahasa Melayu. Macam sekarang lah kita bahasa Malaysia, kita bahasa Melayu. Dan kalau kita nak pergi luar negara, kita guna bahasa apa? Bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris adalah bahasa lingua franca macam tu. Itu maksud dia. Bahasa yang bila orang datang ke Asia Tenggara, mereka akan cakap bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita tengok, awak dah belajar form tu, kita dah tengok ada persamaan bahasa-bahasa dekat seluruh Asia Tenggara. Okey, dan dia merupakan bahasa ilmu. Maksudnya kalau kita nak belajar sesuatu perkara, menggunakan bahasa Melayu lah. Selepas mereka di-upgrade satu lagi macam agama Islam, so jadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi ataupun bahasa identiti negara Malaysia. Okey. Yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Okey. So sebelum kedatangan Barat, orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peri bumi di Sabah Sarawak lah. Okey, tetapi selepas merdeka, orang Melayu dan Bumiputera termasuk Sabah dan Sarawak diberikan kedudukan istimewa. Okey, kenapa? Sebab adalah kesan penjajahan lah. Awak dah tahu dah yang ni. Okey, dan Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan orang Melayu dan Bumiputera serta kaum lain. Serta kaum lain. Okey. Itu yang keempat. Okey, so kesimpulan dia adalah untuk tradisional, kita tengok ada 4 perkara, iaitu satu, sistem pemerintahan beraja kesultanan, lepas tu agama Islam, lepas tu bahasa Melayu, lepas tu kedudukan istimewa orang Melayu dan peri bumi. Dan semua itu adalah melibatkan sebelum dan selepas merdeka. Okey. Satu. Okey, ciri yang kedua adalah moden. Okey, untuk esei ini huraikan tradisional, ciri tradisional bagi perlembagaan persekutuan sebuah negara yang merdeka. Ambil balik yang tadi tu, 4 markah, 2 fakta, 2 huraian. Pilihlah. Kalau senang, mana-mana lah, semua senang. Kalau ambil satu sistem pemerintahan beraja, ambil dia punya huraian satu. Kalau kata ambil pilih agama Islam, ambil satu lagi huraian ni. Okey, senang. Satu fakta, satu huraian. Satu fakta, satu huraian. So 2 fakta, 2 huraian untuk 4 markah. Okey, untuk yang moden. Okey, untuk yang moden, kita akan tengok ada 3. Okey. Satu adalah berkaitan dengan kerajaan persekutuan, kemudian yang kedua sistem demokrasi berparlimen, dan yang ketiga adalah kewarganegaraan. Okey. So tradisi tadi dia kekal bawa ke moden sebenarnya. So moden ni adalah penambah baru, yang benda yang tak ada masa sebelum. Benda yang cuma ada masa selepas kita merdeka saja. Okey. Jadi kita tengok satu. Okey, ciri utama perlembagaan persekutuan ciri moden kita selepas merdeka, iaitu terkandung dalam perlembagaan persekutuan. So yang pertama adalah kerajaan persekutuan. Pembentukan tengok setelah merdeka 1997 pembentukan satu sistem kerajaan persekutuan yang kukuh. Lepas tu apa yang dimasukkan dengan kerajaan persekutuan adalah menggabungkan semua negeri dekat tanah Melayu membentuk sebuah kerajaan kecuali Singapura. Okey. Contohnya gabungkan Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu sampailah ke Johor untuk membentuk satu negara. Okey. Sebelum tu ada negeri-negeri kan. Lepas tu sekarang dibentuk jadi satu negara. Okey. Jadi sebab itu ada pembahagian kuasa disebabkan berlaku pembentukan kerajaan. Sebab digabungkan semua negeri, bentukkan semua kerajaan, jadi dia membagikan kuasa antara kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan setelah pembentukan Malaysia, kita ada tambah ahli baru iaitu Sabah dan Sarawak. So bila tambah ahli baru adalah kuasa baru. Jadi kerajaan persekutuan memberikan satu kuasa autonomi kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Adil lah kan. Takkan tak ada nak masuk, tak ada kuasa kan. Okey. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen.
Okey, bila tanya apakah sistem pemerintahan kerajaan Malaysia, awak kena sebut dua. Sistem raja berperlembagaan satu, sistem demokrasi berparlimen dua. Kenapa? Sebab sistem demokrasi berparlimen adalah melibatkan pilihan raya. Okay, kata kunci dia adalah pilihan raya. So sistem demokrasi parlimen itu mengamalkan pilihan raya, okay, yang memberikan kebebasan kepada siapa? Kepada rakyat untuk memilih. Yang mak ayah awak pergi mengundi ke? Awak pun akan pergi mengundi. Berapa umur? 19 akan pergi mengundi, iaitu memilih wakil pemimpin mereka. Kenapa? Bagi untuk memilih pemimpin lah. Okay. Tapi untuk memastikan pilihan raya dilaksanakan dengan adil, maka satu lagi Suruhanjaya yang tidak di bawah mana-mana kementerian, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan. Okey, pilihan raya terbagi pada dua. Senang, sama macam kuasa tadi. Ada persekutuan, ada negeri, macam tu juga. Pilihan raya, ada pilihan raya persekutuan untuk memilih wakil kerajaan persekutuan, dan pilihan raya negeri untuk mewakil membentuk kerajaan negeri. Okey, yang ketiga, last, warga negara. Okey, semasa persekutuan tahun 1948 dan mereka belum kita dah nak mula ke arah kemerdekaan. Pada masa itu kita tak ada konsep kewarganegaraan yang sama, ataupun sistem kewarganegaraan tak samalah bagi semua masyarakat. Sebab itu pada masa penjajahan British, konsep kerakyatan terbahagi kepada dua. Satu, rakyat raja yang betul-betul dekat negeri Melayu. Okey, satu lagi rakyat British yang dilahirkan dekat Pulau Pinang dengan Melaka. Kenapa Pulau Pinang dengan Melaka dipanggil rakyat British? Sebab Pulau Pinang bukan negeri asal. Pulau Pinang adalah asal daripada Kesultanan Melayu, Kesultanan Kedah lah. Okey, dia ambil British ambil. Ini awak belajar masa tingkatan 3. Lepas tu dia ambil Melaka. Masa Melaka dijajah oleh Portugis, lepas tu dijajah oleh Belanda, lepas tu British tantangan perjanjian dengan Belanda, so dia ambil Melaka. Sebab tu Pulau Pinang dengan Melaka tiada sultan. Tadilah. Okey, selepas merdeka. Okey, warga negara selepas merdeka disebabkan orang fight, orang Cina dengan orang India fight pasal kerakyatan ni. Maka pada masa itulah berlaku tolak ansur antara orang Melayu, Cina dan India. Maka dia memberi kewarganegaraan yang sama bagi semua rakyat, okay, tanpa mengira kaum. Okay, itulah ciri-ciri moden. Okay, so sistem kewarganegaraan tidak sama bagi semua masyarakat. Okay, so latihan esei. Okay, itu 6 markah, 3 fakta, 3 huraian. 6 markah ke 4 markah? Bolehlah 6 markah, 3 fakta, 3 huraian. Pilih tadi. Tadi memang ada 3 ciri kan. Ambil 3 ciri tu, tambah lagi 1 huraian. Satu ciri, 1 huraian. Satu ciri, 1 huraian. Ciri moden perlembagaan persekutuan selepas negara kita merdeka ialah membentuk kerajaan persekutuan, iaitu Okey, so nanti kita sambung 2.4 last. Terima kasih.